Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Marilah sama-sama kita merakamkan syukur kepada Allah Ta'ala dan kita mohon keberkatan majlis ilmu kita ini daripada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini dalam tazkirah maghrib setiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Alim imam ada jatuh puasa surau. Mudah-mudahan kita semua dalam kesihatan dan afiat. Tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita seperti mana biasa beristighfar, sajidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita ni alhamdulillah syukur Ta'ala kerana doa kita Rejab dah diterima Allah Ta'ala dan kita masuk ke Sya'ban. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. InsyaAllah Allah SWT memanjangkan usia kita. InsyaAllah Allah SWT memberi kita al-afiat, sihat, dapat kita memasuki Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan lagi sekali pada tahun ini. Kita tak pastilah tahun-tahun berikutnya. Jadi kita berazamlah supaya Ramadan kali ini kita cubalah untuk berusaha mendapat makam yang terbaik, kualiti Ramadan yang terbaik sebagaimana yang dipersembahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni sebagaimana biasalah ada keluarga, ada anak, ada isteri. Dia eloklah buat persiapan kalau dah yang qada tu kena boleh qada sekarang lah supaya tidak melewati masuk tahun berikut dan banyak nak kena bayar fidyah lagi dan seumpamanya. Benda mudah saja. Tapi kadang-kadang buat tak kisah, tengok dah masuk Ramadan, ada lagi baki 1-2 hari. Jadi kita kena, kalau suami kena ingatkan isteri lah, kalau ayah ingatkan anak. Begitulah sekadar persiapan lah. Sebab kita dalam bulan dah Rejab dah habis dan makin dekat dengan Ramadan ini. Jadi carilah jalan persiapan supaya kita akhirnya datang Ramadan itu kita sambut dengan penuh keseronokan. Jadi termasuklah Sya'ban ini antara bulan yang Nabi paling banyak berpuasa sunatnya, termasuk Sya'ban lah, kerana dia terlindung kan Sya'ban. Bulan-bulan lain tu Rejab, Muharram, Zulkaidah terlindung situ. Jadi bolehlah insya-Allah Isnin. Kalau dapat Isnin Khamis pun dah berapa hari dah, 8 hari dah. Dan tambah sikit ke nak cuba tahun ni nak cuba 13, 14, 15 kan sekali. Kita cari jalan lah tuan-tuan untuk meningkatkan. Sebab yang kita buat itu bukan balik kepada kita juga. Kita solat, kita datang Jumaat, kita puasa sunat, semuanya kembali kepada kita, tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberi balasan-balasan yang baik sebagai persiapan lah kepada kita insya-Allah. Dan dalam bulan puasa ni saya ambil ringkasnya, biasanya kita ada 3 perkara, ada 2 perkara penting lah. Kita dalam bulan puasa ni, orang kata yang batalkan puasa ni, biasa kita ambil berat lah. Kita beri perhatian, tak makan, tak minum, tak suami isteri, kita tak apa-apa yang boleh membatalkan kita jaga. Tak Aisyah air hidung pun kita jaga. Tetapi ada satu lagi bentuk pola Ramadan yang penting juga, selain daripada fizikal itu,
Ruh ni juga ialah kita tidak dari segi rohaninya. Nah, yang membatalkan puasa juga, tapi batal dari sudut kesempurnaan. Dari segi kualiti terjejas. Kita mata kita, pandangan mata, telinga mendengar, tangan dan seumpamanya. Dan selain daripada itu juga mulut kita. Ini yang penting. Kita tidak bercakap bohong. Kerana hadis menyebut tidak palai sa'lillah. Tidaklah Allah berhajat untuk kita puasa kalau kita duk cakap bohong, mengumpat, berkelahi. Ini semua attitude kelakuan-kelakuan yang tidak bersifat fizikal yang boleh menjejaskan amalan puasa. Bahkan kalau dia berbohong, dia berpuasa, dia hanya mendapat atsu wal ju', mendapat dahaga dan maknanya macam tak ada nilai lah. Itu kita kata kualiti. Maknanya Allah Ta'ala melihat. Jadi kita bila kita berpuasa tu, kita kena di samping kita menjaga hal lain, menjaga juga mata dan juga menjaga juga percakapan, lisan kita, mata kita, supaya nilai puasa kita itu baik dan akhirnya mendapat kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu objektifnya, matlamat akhirnya, tujuannya akhir menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ni orang yang menjaga pandangan mata, hati, menjaga lidah, bercakap. Itu semua tu ciri-ciri orang bertakwa. Jadi akhirnya dia takut kepada Allah Ta'ala, kesannya. Jadi itulah sekadar mukaddimah. Kita punya, mudah-mudahanlah kok ada ceramah-ceramah Ramadan ustaz-ustaz lain tu, cubalah maknanya beri perhatian supaya walaupun kita kata tiap-tiap tahun, tapi kita ni biasalah manusia, kena ada reminder, ada refresh setahun untuk mengingatkan kita. Macam kita pergi negeri sembahyang orang mati lah, ada imam tu dia sebelum dia angkat takbir tu dia bagi dulu 4 takbir, rakaat pertama ini, takbir pertama baca ini, itu just remind. Kita dah pergi tu, kita dah tahu dah, tapi tak apalah, it's okay lah. Begitu tuan-tuan. Kita pergi kepada hadis kedua lah. Lim pada malam ni ada hadis tu. Kitab hadis. Hadis kita pada malam ini yang kedua daripada 40 penawar hati oleh susunan Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, ya. InsyaAllah tuan-tuan. Ya, nombor 2 lah, hadis kedua. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selawat Nabi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala. Hadis kedua daripada buku ini, hadis ini ialah siapa teman setia. Tajuknya. Hadis ni kita biasa dengar untuk kita merenunglah diri kita. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ini maknanya hadis ini memberi penekanan lah, peringatan kepada kita. Semua kita tahu sebagai mengulang kaji apa yang kita tahu ni dan sejauh mana penghayatan kita supaya bila kita pergi berjumpa Allah Ta'ala, berada di alam kubur tu, apa persiapan kita. Hadis ini bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam, 3 perkara lah yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke perkuburan, iaitu 3 perkara, 3 macam yang akan hadir menghantar kita pada hari kematian tersebut di kubur, iaitu disebut ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, dan amaluhu, amalnya. Ada 3. Jadi kita hidup ni maknanya keluarga, penyokong kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita. Harta yang kita usahakan ini, yang ada yang kita cari pagi petang kan. Karena kita melabur sana melabur sini, harta banyak tuan.
pergilah, kan, dan berkubur amalan kita. Yang ahli dengan keluar harta ni nampaklah. Kalau orang bawa pingat ke bawa harta lah, kereta mewah pergi hantar kita, Belfire ke Blue Box ke bawa pergi, Mercedes apa kan, mata bulat ke mata kecil ke, boleh. Tapi akhirnya balik semua. Tapi yang pergi bersama kita 3, tapi yang ketiga tu tak nampak, tuan-tuan. Tapi dia tak balik. Apa dia? Amaluhu, amalannya. Amalan kita lah. Amalan kita ni tak nampak. Kita duduk solat ni bukan, bila kita pergi kubur, bukan solat tu ada tanpa kita. Amal solat, amal sedekah kita. Amal yang kita baca Quran itu yang menemani kita. Itu tuan-tuan. Kata hadis Nabi, payarji'u senani, 2 balik, tinggal 1. Kan? Ini pun realiti lah, tuan-tuan. Kita semua pun tahu, kita yarji'u ahluhu wa maluhu, baliklah. Cukup masa dah tahlil habis apa semua, menangis pun sekejap lah, lepas tu balik semualah. Yang wayabqa, yang tinggal kita, yang menemani kita, yang bersama kita di dalam kubur tadi, ialah amal kita, anak kita, isteri kita, suami kita yang tersayang pun dia tak sanggup untuk berada dalam kubur bersama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang biasalah tuan-tuan, yang kita biasa dengar. Cuma bila kita dengar hadis ini, kita, pada saya lah, kita juga kena membayangkan, aku juga akan jadi begini. Bila kita dengar mati tu, macam saya lah, katakan contoh, baru ni Buaya Cina pun ni adik saya yang kedua, adik saya yang pertama, adik saya yang kedua meninggal, 2 dah. Jadi saya duk cakap juga sama-sama diri. Sampai juga masa kot saya, bila lah, macam kita macam dekat lah. Tapi wallah alam lah, Allah yang maha mengetahui kan. Dan begitu. Logiknya, we have to go. Dia punya perkiraan perhitungannya, jangan kata tak ada apa, aku tak akan mati dah. We have to follow them. We have to. Itu tuan-tuan dan puan. Kan? Inilah kesudahan, kata pengarang lah. Inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga-tiga golongan inilah. Kita duduk bersahabat. Kita ada anak, isteri, kawan, teman, taulan. Kalau kita orang pengikut, ada ahli-ahli penyokong-penyokong pula. Semua sayang kat kita. Tapi realitinya begitu. Kita ada harta kumpul banyak. Memang ada. Kita melabur sana sekarang ni, quantum gold. Melabur emas dulu sekarang ni, kata dia mau. Kejap ya, bubur 100,000 tu. Macam-macam dengan cerita lah. Kawan-kawan kata, sekejap yang mat, dah beli rumah banglo sebuah dah. Kita nak melabur pun, yang tu je ada pun. Kan? Sekejap, bila emas naik jual. Emas tu, Masya Allah. Hari Ahad, setiap hari Ahad ada call semalam saya. Kawan suruh pergi. Pergi mat. Kamu susah, 50, 30 ribu. Tu tahulah. Sekarang ni. Begitu. Tapi bila mati, duit tak ada, seronok, baguslah ada duit tu, tak ada masalah. Kita bayar zakat, kita sedekah, dia akan menjadi amalan. Tapi kalau yang ada tadi, tak sempat kita membuat sesuatu, zakat pun tak sempat keluar, sedekah pun tak sempat bertimbun-timbun, wajah ma'al, lawan dadah tu, mengumpul bilang, tengok slip, mana? Payment slip, payment statement, naik, tak sempat, dia kumpul, wajah ma'al, kumpul, dan bilang, tapi tak sempat. Tu dia akan balik lah. Kita bawa lah apa-apa pun dia ke kubur dia akan balik. Begitu tuan-tuan. Saya ingat saya di Perak dulu, Sultan Idris almarhum lah. Jadi adat dia raja lah. Maknanya bila dia meninggal tu, dia askar akan bersama pergi. Dan dibawa bersama pingat-pingat tu. Pingat daripada Sultan Kedah, daripada Agong mana. Itulah kita nampak. Tapi selepas tu, 1 hour later, semua orang balik, gerung, paluan balik semua. Harta berbalik, rumah balik, isteri berbalik. Dia duduk dengan amalan. Jadi kita kena bayangkan bagaimana kita dengan amalan, tuan-tuan. Itu yang mungkin kita baca hadis ini, kita merenung diri kita lah, tuan-tuan. Sebenarnya kehidupan kita ni beginilah, tuan-tuan. Hakikat hidup kita ni, sebelum itu, hakikat hidup kita semuanya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya mati. Itu. Jadi kita tidak boleh lara leka sangat. Akan mati semua. Yang keduanya, hakikat hidup kita ni, dalam surah Al-Mulk disebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati hidup kita
Tujuannya untuk menguji kita. Nak test kita siapa yang terbaik. Ahsanu is the best, bukan best is the best. Amalannya, amal banyak kita. Nak uji kita tuan. Memanglah akhirnya kita akan mati. Dari mati itu akan diuji kita. Hidup kita ni ujian tuan-tuan. Begitu. Prinsip hidupnya begitu. Sebelum kita bincang dia lebih panjang ini. Yang keduanya ialah kita harus menerimalah kematian ini dengan bersangka baik. Dengan awak panggil istirja. Bila kita dengar mati keluarga kita pun, kita alhamdulillah atau sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena apa sahaja allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ada musibah yang menimpa kita, dia datang daripada Allah Taala. Dia bukan saja mari Covid ni. Apalah kuman ni mari tak nampak dah Allah hantar. Adalah sebabnya kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian begitulah kita jenazah ini proses selesai, kita buat senayan jenazah, berdoalah kepada jenazah. Allahumma ghfir dengan cerita Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Begitu tuan-tuan. Dan kita ditegahlah bila kematian ini berlaku, kita ditegah daripada meratap, menangis tak tentu pasal, kerana dia akan memberi, katakan pergi kat kubur tu menangis-nangis, mengejar-gejar tanah. Macam tak puas hati lah. Disagree with the Allah dah panggil ini, kita tak setuju ya. Kata hadis innal mayyita liyu'azzabu bi bukai ahluhu alaihi. Maknanya mayat itu akan diazab dengan menangisnya. Hadis Bukhari Muslim. Tuan dan puan, itu lebih kurang kematian lah kalau kita cerita kematian. Prinsip hidupnya begitu. Tujuan hidupnya begitu. Kita tak akan kekal. Dia akan Allah uji kita untuk jadi medan ujian lah. Kalau kita jumpa hadis lain disebut dunia ni tempat kita bercocok tanam dan akan mengambil petik hasilnya, buah apanya di pada masa. Jadi tuan-tuan dan puan, begitu. Kita pergilah maknanya dalam konteks hari ini, konteks hadis hari ini, malam ini, amal itu penting, amal soleh. Perbanyakkanlah. Karena kita mesti mati dalam keadaan Islam, beramal. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu betul-betul beriman, agama Islam sebenarnya penuh dengan kebaikan. Dan saya petik tengok Nabi Yusuf pun dia berdoa kepada Allah Taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Mati dia dalam keadaan menyerah diri, makna Islam lah sepenuhnya, dan hubungkan aku dengan orang yang soleh. Tu Nabi tu. Kita boleh buat doa juga lah. Dalam surah apa tu? Ali Imran akhir tu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ampunkan dosa kami dan faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna. Hapuskanlah daripada kami dosa-dosa kami lah. Kafar, tutuplah, delete-lah dosa-dosa kita ni. Wa tawaffana ma'al abror, matilah kami bersama orang-orang yang baik. Kita begitu tuan-tuan. Jadi sebelum mati dah berdoa dah. Kemudian sebelum masuk kubur, kedua doa juga kena tinggal kalau boleh. Rasanya Cik Ali baca doa ni, Allah innaka hamidum majid. Kalau ada ramai makmum tak boleh lah kot, budak-budak menangis apa nah. Kalau tak ada ramai tu sambunglah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal. 4 doa tu dia ajar oleh Nabi lah. Minta doa, minta perlindungan dari Allah Taala daripada azab neraka jahanam, azab kubur, ni kita nak masuk kubur ni. Dan azab ujian hidup lah, mati hidup mamat, dan juga dajjal. Dajjal ni kena selalu minta. Jadi nak elak dajjal ni, ulama suruh kita baca kurang-kurangnya 10 ayat lah, yang awal atau akhir. Al-Kahfi tu. Bolehlah baca hari-hari pun tak apalah, malam ke. Okey tuan-tuan, kita berada amal, kita pergi kita ikut ni lah.
Inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada 3 golongan ini. Akhirnya, finalnya, 3 tadi, harta kita, isteri kita, anak-anak kita semua ni, dan amal kita, kita akan berpisah. Hanya yang tak tinggal kita, yang akan menemani kita yang amal. Jadi kalau amal kita itu amal baik, amal soleh, amal dapat pahala, bahagialah kita. Tapi kalau amal itu amal banyak yang salah, yang bukan soleh, yang toleh, Arab kata toleh. Orang Melayu kata amal-amal salah lah. Tak banyak, tak semayang, tak puasa, tak apa-apalah, maknanya perkara yang tak elok. Banyak dosa-dosa lah. Tak sempat pula bertaubat. Tak ada masalah ada dosa, bukan tak ada masalah saya menyebut. Maknanya kalau kita bersalah dosa dengan Allah Ta'ala, kita kena bertaubat. Itu dah diberi ruang oleh Allah Ta'ala. Kita jangan mati sebelum bertaubat. Jadi kita sebelumnya mati, bertaubat, mati, tak apalah, insyaAllah. Isteri yang kita cinta dan anak-anak yang kita sayangi dan juga kaum kerabat, mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan. Hanya dapat mengucap selamat tinggal kepada kita, melihat badan kita terbujur ke liang kubur. Tiada seorang pun bersedia untuk menjadi teman kita ke sunyian di kubur. Semua balik. Tuan-tuan dan puan, itulah. Jadi yang akan menemani kita ialah amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Amal al-khairat, dalam Quran sebut al-hasanat. Amal-amal itulah yang akan termasuklah yang kita yang kita tolong orang, bantu orang semua tu, tuan-tuan dan puan. Semua kata pengarang ini tak sanggup duduk dalam kubur. Semua mereka pulang setelah menimbuni tanah di atas kubur kita. Tapi kalau di Putrajaya Bersih 20 tu kita tak timbun dah, jentolok tak terasa sangat sedih kan. Dulu kan kita tolok ambil cangkul tolok, sekarang ni tolok. Macam dah terasa. Begitu pula begitu juga tadi swarga kita kan. Yang disebut sini harta, mal. Begitu juga harta yang kita kumpul dengan membanting tulang, memeras keringat. Bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa, ya, yang duduk kerja dauk apa semua bertaruh. Mana kawan-kawan kita yang menjaga sempadan Sabah, Sulu, tembok apa semua kan. Kadang yang pergi menangkap ikan, kadang ialah dirampas semua, menyawalah, menyambung nyawa ialah. Semuanya akan tinggalkan untuk waris. Jadi kita cari orang tu banyak betul lah, tak pergilah Petronas kerja cari gali dapat 400,000, 300,000 setahun. Timbul banyak tapi kalau kita tak manfaatkan harta tadi untuk amalan kita, maknanya amalan tadi akan menjadi harta pusaka milik waris kita. Ada hadis menyebut yang kita makan itu keluar tinja, yang kita pakai beli mama ni dia akan lusuh. Yang bersama kitanya yang kita sedekah, mata sedekah, itulah hak kita yang sebenarnya. Jadi hartanya begitulah. Itu bila kita dah bicara dah minggu sudah kan, harta itu ditanya dari mana diambil, dari mana dibelanja, kita tak bincanglah. Kita nak sebutnya walaupun bertimbung banyak pun akhirnya kita tinggal menjadi hak waris kita, tuan-tuan dan puan. Jadi waris ni ada dua lah. Belum tentu waris itu akan ambil separuhnya, saya nak wakaf ni. Tak ada untuk mak saya. Belum tentu. Wakaf sekarang tanah mahal pula. Saya juga kan nak beli Belfire ke, nak beli apa. Jadi ini bukanlah mudah, maknanya begitu tuan-tuan. Maknanya keluarga pun begitu. Jadi sebab itu kita ada dengar hadis lain disebut apabila anak Adam meninggal, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasah. Terputus amalnya kecuali 3. 3 perkara ni akan terus mengalir. Walaupun kita mati, diskaun masuk every month. Masuk diskaun lah tuan-tuan. Kalau diskaun tak bagi sekali setahun dapat 3.5. Ni diskaun hari-hari masuk. Anak yang soleh disebutnya, tapi hadis ni tidak menyebut anak dulu, dia sebut sedekahun jariah. Sedekah jariah dulu baru diikuti anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Sebab yang mudah yang tuan-tuan, anak soleh belum tentu anak kita soleh. Kalau anak soleh pun alhamdulillah, tapi tak lama anak soleh kita 70 tahun dia meninggal. Betul tak?
Kita kata ilmu. Ilmu ni baik sikit. Ilmu yang bermanfaat ni, ilmu macam saya berkongsi dengan tuan-tuan, ilmu, tuan-tuan aman dengan ilmu saya. Saya mati pun terus kalau tuan-tuan katalah tuan-tuan tak pernah datang surau berjemaah. Tapi setelah berbual, berbincang dengan saya, contoh dengan Wan, dengan siapa-siapa, akhirnya dia turun datang. Kita berdakwah kan. Akhirnya maknanya pahala dia di sembahyang tu, dia dapat dan kita pun dapat. Ini hebatnya umat Muhammad ni kan. Itu Nabi Musa bila naik Isra Mi'raj, dia menangis kan. Pak dia kata umat yang selepas aku ni hebat kan. Umat Muhammad ni hebat. Satu malam dapat 80 tahun. Naidul Qadar. Bukan senang dapat kan. Itulah umat Muhammad tu. Macam kita lah bagi RM1 dapat RM700 pahala kan. Dan itulah balasan. Tapi tak apa. Maknanya begitu. Anak yang soleh ilmunya. Tapi bila kita bicara soal sedekah jariah, dia akan terus. Tuan-tuan. Sehinggalah perkara itu tak diguna. Bayangkan kalau kita buat masjid. Berapa lama dah kita duk pergi mana-mana masjid ni lah. Orang yang mengasah tu dah lama tak ada. Tuan-tuan. Tapi kalau kita buat amal toleh, amal yang tak elok, tak keluar zakat, tak sedekah, kan? Bahkan dia kata duit ni bukan duit kurnia, ini duit kerana aku cari, kan? Kerana aku mengaji, aku buat Oxford University, saya tahu how to develop, how to create money. Dia tak sandar kepada Allah Ta'ala. Jadi macam korun lah. Kan? Korun tu asalnya susah, mudah ya. Tak adalah senang. Minta Nabi Musa tolong doa, kaya kan? Akhirnya, bila takabur besar diri semua, akhirnya tenggelam. Sampai sekarang dia tenggelam. Lama tuan-tuan duduk dalam kubur. Abu Jahal, Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb tu duduk. Kalau kita nak mana? Kalau kita pilih yang tu, maknanya kita akan terseksa lah tuan-tuan. Tapi kalau kita pilih macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, duduk dalam kubur tapi lapang. Allahumma ja'al qabrahu rawdah. Kita doa. Ya Allah, jadikan kuburnya satu taman surga. Wala tajal qabrahu hufran. Jangan jadi kubur taman tak daripada lubang api neraka. Kita selalu doa bila kita doa ayat tu. Dia sebutlah bahasa Melayu juga tuan-tuan. Tak payahlah kalau disebut bahasa Arab. Ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku. Jadikan kubur-kuburnya ya taman-taman surga. Jauh sama sekali. Cukuplah. Ataupun Allah billahu begitulah. Tapi jangan tinggal tuan-tuan, doa ibu bapa. Kalau dengan Allah Ta'ala, kalau tafsir Wahbah Zuhaili tu, dia kata dengan Allah Ta'ala kita bersyukur dengan bersembahyang. Syukur kepada Ta'ala ni nikmat yang banyak, macam-macam nikmat ni kita syukur dengan melakukan solat tu salah satu tanda. Tapi dengan ibu dan ayah kita, dia dah tak ada. Apa kita nak buat? Takkan nak bagi 1000 sehari tu kena kita Allah maghfirlahu Allah Rabbana rabbighfirli. Haji imam kita selalu rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kasihilah dia ya Allah kama rabbayani, sebagaimana dia mendidik menjaga aku kecil dulu. Itu tuan-tuan, itu salah. Kalau ikut ulamanya, maknanya kalau kita solat, kita berdoa, kita tak doa yang itu juga ke ayah kita, tak selit sekali, mana kita dianggap anak yang kedekut lah. Kita minta jauh lah tuan. Okey tuan-tuan, kita pergi ke sikit lagi ni. Hadis ini biasa kita dengar. Yang tinggal yang amalan. Jadi amal soleh ni tuan-tuan, yang kita nak kongsi di sini ialah satu, mesti ikhlas lah dengan Allah Ta'ala, redha Allah. Yang kita datang solat pun, kita datang kerana Allah Ta'ala, kerana ikhlas, kerana contohnya sunnah Nabi SAW. Kalau kita buat amal soleh tetapi tidak ikhlas, kosong. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Surah Kahfi akhir. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang nak berjumpa, yarju, berharap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, untuk bertemu, nak jumpa dengan Allah Ta'ala di mana tuan-tuan? Dalam syurga lah. Masuk syurga tu satu nikmat. Tapi nikmat satu lagi yang kemuncak dalam syurga kerana dapat melihat Allah Ta'ala. Wa man kana yarju, nak dapat redha Allah pun boleh lah kita kata. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Buat amal soleh. Kita buat amal soleh lah ni. Pertama, yang kedua, wala yusyrik, jangan syirik. Syirik sini bukan syirik menyembah menembah lembu, patung. Kita orang Islam tak ada situ, insya-Allah clear lah. Sakit demam pun kita tak pergi cari, kita tak mahu orang asli apa mana. Dulu ayah-ayah kita dulu mungkin dah ada, tapi kita tidaklah. Kita yang syirik di sini kalau mengikut ulama tafsirnya syirik khafi lah, syirik
rasa takabur, besar diri, riak dan seumpama. Sebab itu kita ada doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq minasyirk minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifaq, syirik lah, daripada munafik. Wal a'mali minar riya, amal-amal aku daripada riak. Kita minta Allah bersihkan amalan soleh kita ni, kita mari sembahyang, kita sedekah, kita tolong orang, jangan jauhkan daripada riak. So itu yang kedua, wa alsinatina, lidah kami daripada kadzib, berdusta. Biasa kita mudah sangat berdusta, tuan-tuan. Samalah kita, tuan-tuan. Jangan gunakanlah lidah, jangan begitu. Kita minta Allah lindung. Yang tiga, wa ayunina, dan pemandangan mata kita minal khiyanat. Bila kita tengok benda tu, mata akan terus cari jalan macam mana nak khianat, nak apa kan. Itu, tuan-tuan. Saya nak ambil contoh ikhlas ni lah. Tinggi lah ni, tuan-tuan. Kita mungkin tidak sini. Sayyidatina Aisyah ni bila dia dapat duit, dia panggil pembantu dia, dia suruh bagi duit. Kan, bagilah sedekah. Jadi orang sedekah tadi doa, ya Allah mudahkanlah Sayyidatina Aisyah. Doa lah macam kita dapat duit, tuan bagi kita kan. Allah mudah pandai umur lah tuan, apa semua. Padahal pembantu Sayyidatina Aisyah ni berbalik. Dah bagi, habis dah tuan, habis dah puan. Apa kata orang menerima? Orang menerima kata, dia doa puan panjang umur, sihat apa lebih kurang. Dia kata, aku tak nak dia doa, aku nak bagi. Dia tinggilah, dia tidak mengharapkan pertolongan manusia. Dia beri itu kerana Allah je. Dia tak ada kata suruh doa. Kita ni ada sikit-sikit kan. Macam saya bagi kawan. Orang kata, oh terima kasih Ustaz Mak. Tolong doa bang sikit, sihat. Kita ada tu orang Melayu tu sikit-sikit lah. Tapi tak apa dah, tak apa juga. Tapi makam yang tinggi tadi termakan tadilah. Dia tak nak mengharapkan makhluk yang doa. Dia nak dia beri itu biarlah Allah yang itu tinggilah kita makan tu. Ni. Nah, dia begitulah tuan-tuan, ketaatan dan amal-amal soleh ni termasuklah tuan-tuan amal yang boleh memberi manfaat kepada orang lain lah. Tolong orang, memudahkan orang. Saya ambil di sini amal-amal yang dapat bonus selepas mati ni. Dia kata sungguhnya antara amal jariah yang kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia, ilmu yang disebarkan, diluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, mendoakan dia. Banyak tinggal anak, ada yang anak tak doa pun anak. Bahkan anak kadang kalau ikut cerita dulu kita dengar Harudin ceramah, dia kata pergi panggil anak pun anak tak nak masuk kan. Datuk buat semualah kata. Saya bagi berapa Datuk nak. Bukan kita nak duit dia, nak suruh tengok ayah dia dulu. Tapi begitu. Dan tidak semudah itulah tuan nak dapat anak doa anak. Tapi kalau tuan-tuan bagi ni RM20, RM30 sini nak buat masjid, sini nak buat surau, tuan-tuan tengok, okey tuan-tuan pun tekan ambil handphone, ada online sekarang ni. Oh masjid ni RM50, oh sini RM50. Itu akan menjadi amal soleh kita tuan. Mashaf yang ditinggalkan, diwarisi, diwakaf. Kan baru ni kan banyak kita dengar orang minta nak Quran selepas banjir di Selangor. Cari RM20 dekat cetak Quran tu, bagilah. Bagi. Itu sangat mudah. Selagi digunakan itu, dipahalalah kita. Bayangkan kalau budak-budak duk hafal tu, hari-hari pegang Quran kita duk Allahu Akbar. Masjid yang dibina ni. Rumah yang dibina untuk penginapan. Kan dulu kan di masjid ada kan rumah penginapan orang kan ada di Persin di Surah An-Najah katanya. Untuk satu keluarga tu dia memang bagi free lah. Dia duduk. Sebenarnya tak apa, bayar pun kan, tak ada masalah, tapi kita sedia tempat untuk dia. Memudahkan lah. Kemudian sungai, ni istilah. Sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang ramai. Buat sungai parit kita buat orang guna. Mudah tuan. Macam kita kata Mak Saman lah. parit Mak Saman di Kedah sampai sekarang nama dia ada. Ingat parit tu tak ada tu. Tapi itu apa benar ya. Okey dah. Harta jadi sedekahkan. Amal-amal ini akan sampai untuknya selepas dia mati. Ibnu Majah hadis hasan. Jadi sekadar itulah tuan-tuan kelebihan amal. Jadi bila masuk dalam kubur tuan-tuan, satu kita doa lah. Doa mengelak daripada azab kubur yang tadi. Kena diamalkanlah. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, min azab, kita minta tuan-tuan. Lepas tu dalam kubur ni juga untuk jangka pendek lah amal yang kita kata tinggal bersama kita ni,
Kita duduk dalam kubur ni lama, duduk dalam kubur. Bila habis kubur, kita akan pergi di padang mahsyar. Amal ni yang kita bawa nya. Nomornya 70 tahun je. Kalau umur 70 tahun ni kita tak beramal, tuan-tuan, kita pergi tangan kosong lah. Sebab itu hadis yang pertama kita bincang tu, kan? Manusia ni akan ditanya sampai di padang mahsyar, stop. Mas'alu, everybody stop. Jangan gerak. Akan ditanya amal apa? An umrihi fima afnah, umurnya. Itu umur kita. Jadi umur kita ni bukan saja kita beramal ni. Tuan-tuan saya beramal ni, kita sedekah, kita main sunat, kita berzikir, kita selawat, kita tolong orang, kita apa sajalah, kita bekerja membangunkan negara, tolong orang seumpamanya itu. Bukan saja untuk dikubur, dalam kubur satu hal. Di padang mahsyar nak bawa amal ni juga. Termasuk walaupun kita dah mati, amal masuknya termasuk kita bina. Saya sekarang ni menumpu pembangunan di Nigeria. Ambil last minute campaign. Buat masjid. Masjid di Nigeria buat 70,000 je. Ada sahabat saya pencin berniaga cleaner. Dia PTD lah pencin. Tak pencin dia berhenti malah. Buat cleaner kat masjid besi, masjid sekarang dia dah balik Kelantan. Dia buat masjid dia dengan isteri dia 70,000. Saya itu dah siap dah satu, sekarang ni saya buat yang kedua pula. Nak cari maknanya satu lot RM500. Ataupun buat telaga perigi 2,000 kan. Dia pun sana tak ada perigi. Jadi bayangkan kita buat perigi, kita matilah katakan. Contoh. Perigi kita tu orang ambil semayang, ambil wuduk. Kalau 100 orang hari jemaah guna perigi kita tu banyak mana mak. Ini amal-amal tu yang terus bonusnya terus masuk. Bonus bukan quantum gold lah. Ni bonus dia. Kita sekarang ni kira bonus quantum gold masuk 30,000, jual emas naik dapat 5,000. Dalam masa sebulan dapat 5,000 untuk itu tuan-tuan. Jadi begitu tuan-tuan. Kubur telah kemudian ada masih isyarat. Begitulah dia kata. Mereka yang mempusakai dan menikmati. Kalau kita tinggal harta, tinggal ke waris. Sedangkan mereka mempusakai dan menikmatinya. Sedangkan kita akan ditanya di mana harta kita. Kita tinggal harta ke anak-anak kita banyak kan. Tak sempat nak zakat, tak sempat nak sedekah. Bila kita mati, ditanya. Dari mana harta ambil? Mana belanja mana? Ada soalan kita hadis yang mula-mula. Anak-anak kita tu seronok lah. Mana? Terus pergi kat Proton dah. Proton dah. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan dan wawasan akhirat dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba masanya. Itulah Al-Kaisu dan hadis. Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang bijak ni, orang yang bijaksana ni, orang yang sentiasa menghitung diri dia dan menghitung amalan selepas mati apa nak. Dia dah ada. Itulah orang yang bijak. Orang yang bijak ialah mempunyai rancangan bagi wawasan akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba mati. Walaupun belum mati, dia dah ada prepare dah. Macam kita lah, kita sebelum sampai nak pergi Mekah, kita dah prepare dah. Nama kita naik ke depan, tapi kalau kita tahu ni kita boleh pergi, duit dah cukup, kita dah begitu kita, begitulah kita dengan mati. Sebelum tiba. Tetapi orang yang terpedaya, orang yang tertipu ialah orang yang banyak berangan-angan, mengejar dunia, menimbulkan harta. Maka apabila tiba saat kematian, barulah dia menyedari diri dan barulah berazam untuk berbuat baik. Tapi last minute dah, nyawa duduk sini dah. Kan kita baca ayat surah Al-Munafiqun tu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau boleh lanjut sekejap umur aku nak bersedekah. Dia duduk dalam kubur, tengok semua orang yang baik sedekah ni hidup mewah dalam kubur. Pakai kereta, pakai buruk lah apa semua. Dalam kubur, mewah dalam kubur dia. Kalau aku dulu di dunia, dia minta ya Allah nak balik. Nak balik bukan nak apa? Bukan nak balik nak pergi haji. Nak balik nak sedekah dulu. Ambillah peluang tuan-tuan dalam keadaan sekarang ni. Plan lah. Tak boleh banyak pun, buat sedekah sikit subuh-subuh ke, RM10 sikit seminggu ke. Kalau boleh cari yang berbentuk kekal lah. Amal jariah ni kalau kita baca tafsir tuan-tuan, dia lebih terjemuh kepada wakaf. Kita wakaf kan, wakaf perigi, wakaf masjid, wakaf bangunan, wakaf apa-apa. Sebab bila wakaf ni, dia akan dijaga oleh satu perbadanan, dia akan kekal. Harta berkembang kan. Tengok harta wakaf Selangor kan. Harta wakaf ni. Tapi dia maju-maju berkembang-kembang jadi. Boleh buat hospital, boleh buat universiti. Itu pahala masuk semua tu. Wakaf kita dulu contoh yang begitulah. Oleh kerana itu, perbanyakkanlah berbuat kebaikan,
tingkatkanlah ketakwaan, buatlah bekalan akhirat sedaya upaya yang ada. Rajin bersedekah, suka menderma untuk membuat bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Kita jauh lah tuan, duduk dalam kubur tak apa lama dah duduk kan. Lepas negeri akhirat bila tu nak tiup sangkakala pun tak tahu lagi bila. Jadi bila di sana pula, di padang mahsyar pula lama pula. Nak tunggu nak hisap kan. Tapi oleh kerana kita banyak amal-amal baik, sedekahnya apa semua, tolong orang, takut Allah Ta'ala, kita duduk walaupun di badan masa dia ada ekor, ada 7 golongan yang di la zilla illa, tidak ada bayang kecuali bayang Allah Ta'ala, ada teduh ekor lah. Kita kata bilik macam kita buat permainan besar 10,000 panggil, kita bawa PM duduk depan. PM bukan panas lah kan, saya buat program tak panas dia dengan bilik ekor lagi apa nama, kipas apa nama, water air tu, wow. Kita belakang tu begitulah tuan-tuan. Tapi orang yang adil, pemerintah yang adil, orang yang bersedekah nak ikhlas, pemuda yang terikat dengan masjid, macam-macam lagi 7 golongan. Orang yang tasaddaqah bisadaqati, orang yang bersedekah tangan kiri tangan kanan tak tahu, dan semua itu semua tuan-tuan. Jadi apa-apa perbincangan kita malam ni ialah ringkasnya pentingnya amalan-amalan ni kita lakukan sekarang, sebelum kita dipanggil betul Allah Ta'ala. Hanya amal sahajalah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Mari malaikat di alam kubur dia tanya, kalau kerana kita beramal, sebelum tidur kita baca surah Al-Kahfi, surah Al-Insan ke sebelum tidur 4 minit Al-Kahfi tu tuan, insya-Allah tuan biasa baca dia terus ya. Jadi surah ini akan datang jumpa dengan malaikat. Sorry brother, tak payah datang, mari kiri kanan. Dia surah ini akan membantu menjadi juru bicara kita, menjadi juru cakap kepada kita. Amal-amal sedekah kata jangan datang, dia telah sedekah pagi kau ni, dia datang ke atas ke kepala, jangan datang, dia telah guna aku baca Quran malam. Amal-amal ni penting tuan. Dia akan menjadi penyelamat, resilient, dia mempertahan kita daripada kita, walaupun soalan tu mudah tuan boleh jawab, ma rabbuka ma nabiyuka, tapi kalau tak ada amalan tak boleh jawab tuan. Dia bukan matematik dunia, matematik di alam kubur, lain perhitungannya. Jadi itulah saja pada malam ni, masa yang sikit, yang baik itu daripada Ta'ala. Ada apa bang? Ada boleh aku nak tambah sikit kongsi-kongsi ke? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni saya katanya surah Furqan buat kan. Saya balik kampung baru ni lah. Imam tu muda lah, Jordan. Nak waris-waris sikit-sikit gitu lah. Kemudian dia lepas main Isya, saya tak tahu, saya pertama kali lepas main Isya, dia bacalah Amin. Dia pun paling itu terus buka Bilal untuk siap ke Bilal kampung mudah. Dah surah Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi habis surah Al-Mulk. Habis itu habis surah Al-Mulk, dia pun baca ayat kursi, lepas tu baca doa. Jadi saya tanyalah Wan, lama tu dah lama dah itu ayat lu. Sejak itulah dia klik, dia jadi imam muda tu dia buat. Baguslah. Kita pun selesa lah. Sebenarnya kalau kita dah balik masjid tu baca surah Al-Mulk tuan-tuan, kita balik tidur lena dah, kita tak tersakut. Ini minta maaf lah, sekadar kongsi tuan-tuan, sekadar sebab ada orang pendekatan pertama lepas sembahyang Isya dia sembahyang sunat witir. Lepas witir baca surah Al-Mulk. Habis tuan-tuan, balik tu tidur lah. Tak ada teringat apa-apa dah. Maknanya kalau boleh tahap tu cubalah tuan-tuan kita image. Tak tahu boleh buat sini surah Al-Mulk boleh kan? Tak ada, depa tak setuju kan? Lambat nak zikir kan? tak usah baca zikir subhanallah lah. Lepas assalamualaikum ke amin, Fatihah, ya kursi. Tak apalah, bincanglah. Tapi maknanya kalau boleh buat sendiri buatlah, kalau boleh buat jemaah lagi baik sebab kita nak memimpin kan. Sebab jawatan kuasa surau kita ni memimpin. Kalau mengikut pendapat yang budak-budak ngaji Madinah, Mekah ni lainlah. Ni semua tak boleh kan. Kita ni nak memimpin, nak ajak. Kalau harap mungkin dalam 20 orang ni mungkin seorang yang baca kat rumah, yang alim seorang. Orang lain tak. Habis kita baca ramai-ramai tu. Lama-lama tak apalah, dah biasa tu.
Masing-masing lah ada hal kat dia, tak kisah dia balik dia nak tidur dia bacalah. Jadi nak how to start. How to start ni yang kita jawatan kuasa memimpin yang mengasuh mengajar tu semua insya-Allah tuan-tuan. Maknanya begitu. Banyak amalan. Kalau 2 rakaat malam bangun malam tidur 2 rakaat tu menjadi cerah. Lampu solar lah dalam kubur tu. Di kubur tu besar tuan-tuan. Jangan anggap kubur tu 3 kali 6. Dia besar bergantung kepada amalan kita, keimanan kita. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami dosa kecil, dosa besar ya Allah, dosa-dosa yang kami sedar tidak sedar ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik mengasuh kami masa kami kecil ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur-kubur mereka ya Allah, jadikan taman-taman kubur-kubur mereka taman-taman syurga-Mu jauh sama sekali ya Allah daripada lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah, ampunkan dosa adik-adik kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, fillah warhamhum wa'ati wa'fu anhum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan.